Assalamualaikum murid-murid. Baik, hari ini kita akan belajar sifat wajib bagi Allah, iaitu kalam. Okey, sifat wajib ada berapa murid-murid? Ada 20, Cikgu Anas. Betul, ada 20 sifat wajib bagi Allah. Dan kalam sifat wajib yang ke-13. Dalam sebuah hadis, riwayat Tirmizi menyatakan bahawa Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang membaca satu huruf dari kitab Allah, yakni Al-Quran, maka ia mendapat satu kebaikan. Setiap kebaikan itu dibalas dengan 10 kali ganda. Aku tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf, tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Maksud Allah bersifat kalam ialah Allah Maha berkata-kata. Untuk pengetahuan murid-murid, Allah berkata-kata tanpa memerlukan sebarang alat, bantuan mahupun perantaraan, dan caranya juga berbeza dengan makhluk. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa rusulan qad qasasnahum 'alaika min qabl wa rusulan lam naqsushum 'alaika wa kallamallahu Musa taklima. Dalil akli. Jika Allah tidak boleh berkata-kata, maka menunjukkan Allah Subhanahu Wa Taala bersifat kekurangan dan sangat mustahil Allah bersifat tidak sempurna. Sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala bersifat kesempurnaan. Seterusnya, hukum beriman pada sifat kalam Allah. Hukumnya ialah wajib. Ya, kita wajib beriman dengan sifat kalam Allah. Seterusnya, kesan beriman dengan sifat kalam. Okey murid, dekat sini awak ada nampak berapa kesan beriman? Ada 4 kesan, Cikgu. Aywa, mumtaz. Ada 4 kesan beriman. Pertama, mengakui kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Kedua, Al-Quran menjadi pegangan dalam hidup. Ketiga, melakukan suruhan dan meninggalkan larangannya. Keempat, dikasihi Allah Subhanahu Wa Taala. Baiklah, sekarang saya nak awak pula yang sebutkan. Pertama, mengakui kebesaran Allah. Kedua, Al-Quran menjadi pegangan dalam hidup. Ketiga, melakukan suruhan dan meninggalkan larangannya. Keempat, dikasihi Allah. Aywa, mumtaz. Bagus murid. Wahyu yang diturunkan. Tahukah murid-murid, sebelum Nabi Muhammad SAW menerima kitab suci Al-Quran, terdapat juga Nabi lain yang telah menerima wahyu. Seperti Taurat diturunkan kepada Nabi Musa AS, Zabur diturunkan kepada Nabi Daud AS, Injil diturunkan kepada Nabi Isa AS, dan yang terakhir Al-Quran yang kita gunakan sehingga kini. Nak dengar sebuah cerita tak murid-murid? Nak, kami nak dengar cerita. Dulu, terdapat seorang lelaki yang Allah perintahkan untuk beliau berdakwah kepada Bani Israel. Nak tahu tak macam mana Allah sampaikan pesanan ataupun arahan itu? Caranya ialah Allah sendiri yang berkata kepada lelaki itu. Kerana apa? Kerana Allah itu bersifat kalam, Maha berkata-kata, dan Allah juga Al-Malik, Maha berkuasa. Ceritanya bermula pada suatu malam, lelaki itu sesat di sebuah tempat bersama isterinya dan kemudian ternampak cahaya api. Perkara itu menyebabkan lelaki itu terus menghampiri api tersebut. Tiba-tiba ada suara. Suara apa? Seperti mana yang dinyatakan dalam surah Toha ayat 11 hingga 15 dengan mahfumnya. Wahai Musa, bukalah kasutmu kerana engkau berada di tempat yang suci, Wadi Tua, dan aku telah memilihmu untuk menjadi rasul. Maka dengarlah apa yang aku wahyukan kepadamu. Sesungguhnya akulah Allah Subhanahu Wa Taala. Tiada Tuhan melainkan aku. Sembahlah aku dan solatlah untuk mengingati aku. Sesungguhnya kiamat itu akan hadir. Cuma aku sembunyikan masanya agar setiap yang mengerjakan menerima apa yang mereka kerjakan.
Begitulah kisah bagaimana Nabi Musa menerima mukjizat, iaitu boleh terus berkata-kata dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, rumusan yang telah kita pelajari pada hari ini ialah: pertama, Al-Quran merupakan kalam Allah yang diturunkan kepada Rasulullah SAW sebagai mukjizat sehingga hari ini. Kedua, kalam Allah itu tidak dapat menjangkau fikiran kita sebagai manusia dan kita wajib beriman dengan sifat Allah. Sekian, itu saja daripada saya, Cikgu Anas Kristina. Terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Manis bicara, indah tutur kata, tak seindah rupa pengertiannya, lembutnya lidah.